Assalamualaikum. Saya Nurul Fazana binti Muhammad Said, F1131. Dan kami akan membentangkan tentang soalan PBT yang diberikan dan akan dihantar pada 10 hari bulan November. Okey, kenapa kami pilih soalan nombor 2, Student Management System? Okey, bagi kami Student Management System ni sesuai untuk kita aplikasikan konsep OOP, iaitu Inheritance, Asset Handling, Abstract. Okey, lepas tu kita orang nampak bahawasanya jika kami buat Student Management System ni, kita orang boleh buat dua view lah, dua jenis view, which is lecturer dengan kelas. Jadi kita boleh nampak dekat situ macam mana user dengan admin, perbezaan user dengan admin dalam menggunakan satu sistem. Itu sahaja, dan kami akan teruskan kepada penjelasan. Assalamualaikum, nama saya Nusrat Rizaliti Saman, nama meja F1010. Ini saya nak membentangkan interface. Mula dekat coding ni kita ada interface input. Interface ni dia macam method untuk senarai function yang perlu ada. Interface ni dia untuk tunjukkan benda-benda yang kita kena buat lah. Contohnya dekat sini ada buat kategori. Buat kategori ni untuk letak kategori mana-mana barang tu nanti. And then contohnya kita tengok dekat operation step input. Tandanya dia akan panggil function kategori tu dari input. So dia akan tambah lagi fungsi-fungsi lain, contohnya add, view, edit, delete dengan search. Fungsi-fungsi ni kini lengkap untuk laksana operasi macam tambah, view, ubah, buang dan search. Assalamualaikum, nama saya Na'ala Syahada binti Syarul Amri, nama meja F1111. Okey, seterusnya kita akan masukkan kepada kelas. Yang pertama, untuk abstract class sistem yang akan implement kepada interface input. Dalam abstract class tu, kita letak constructor iaitu sistem akan memaparkan student management system. Khususnya untuk kelas user yang akan extend kepada abstract class system saat ni. Dalam kelas user tu ada variable string untuk name, pass, email, metric, edit dan cost. Kalau untuk variable int pula integer, choose, IC dan phone number. Dalam kelas user pun kita akan letak constructor user yang akan memaparkan processing. Dalam kelas tu ada kategori, void kategori yang ada dua pilihan, iaitu pertama lecturer dan student. Jadi dua pilihan tu kan, apabila user memilih nombor satu lecture, dia akan masuk kepada try and catch, iaitu try apabila if user choose satu, lecturer akan masukkan nama lecture dan seterusnya akan masukkan nama password. Nama password tu macam kita orang dah tetapkan. Jadi kalau masukkan password yang betul, dia akan pergi kepada access granted. If password betul, access granted. Lepas tu pergi ke lecture void. Void yang ada kat dalam kelas yang sama dengan user. Kalau user pilih yang nombor 2, student pun kena masukkan kena masukkan email dan juga password. Password tu macam kena masukkan password yang betul baru dia granted. Macam access granted boleh masuk. Kalau password salah, password macam salah dengan apa yang ditetapkan, dia tak boleh masuk dalam sistem seterusnya. Okey, ini adalah kod void untuk lecture, di mana apabila user masukkan password saat ini dengan betul, lecture tu akan masuk kepada void lecture ni untuk memaparkan information yang iaitu ada 3 pilihan. Yang pertama view, delete dan search. Jadi apabila lecturer pilih antara pilihan tu, seterusnya akan pergi kepada switch choose, iaitu pertama untuk view, yang kedua delete, yang ketiga search. Kat switch case tu kita orang buat kat this
this view tu, jadi apabila lecturer pilih nombor 1, kat switch tu ia akan case kat switch tu ia akan case 1 iaitu this view. So kira coding tu, program tu akan pergi ke void untuk view, sama dengan delete dan search. Student pun sama, kalau student masukkan password yang sama yang telah ditetapkan tu, ia akan pergi kepada 3 pilihan iaitu add, edit dan view. Sama juga dengan yang lecture sana ni, guna switch case untuk pergi ke void yang telah ditetapkan, add, edit dan view tu. Untuk yang kelas last kali tu untuk kelas display, di mana dalam display tu kita orang letakkan structure display untuk mempaparkan welcome. Okey, ini void untuk add student. Jadi apabila student pilih untuk add, ia akan mempaparkan enter your name, IC, metric number, phone number dan course. Lepas semua student masukkan semua information ni, akan successfully add student. Hai, nama saya Tijai, nombor matrix F1006 dan saya akan explain tentang view method. So kat sini, first saya declare public void view. So they are showing is method view is public and does not return any value, iaitu void. And next, saya start print satu action which is viewing students Okay. Now saya check pula condition. For condition, variable name adalah not null ataupun not empty. Kalau name tu, variable name tu adalah null ataupun empty, dia akan display no students data available. So for the if conditions, kalau conditions adalah true, maksudnya kita ada insert name, ada insert IC, insert matrix number, phone number ataupun course, dia akan paparkan semua students data. Kalau tak, dia akan paparkan no students data available. Okay, so walau bagaimanapun, this shows kita kena add semua students punya data dulu, baru boleh kita view. Kalau contoh hari ni kita just nak view saja and without insert apa-apa any data, boleh ke? Tak boleh sebenarnya. So that's why kita kena add dulu all the informations, baru kita boleh view the whole student data kita. Sama juga dengan lecturer kita, lecturer data kita pun sama juga. Kalau dia insert, ada. Kalau tak ada, means tak ada lah dekat view punya section. So, itu sahaja untuk view. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang method edit. Okey, kalau kita lihat dekat method student, kita akan minta student untuk pilih antara add, view and edit. Okey, apabila student dah pilih nombor 3 iaitu edit student, kita akan paparkan edit student and enter student metric number to edit. Lepas tu student boleh masukkan nombor metric yang dia nak edit. Okey, lepas tu kita akan buat if condition. If metric number yang dimasukkan yang baru tu, yang edited tu sama dengan metric lama, kita akan paparkan nama, IC, course dengan phone number. Okey, kat situ student boleh edit lah information yang baru. Lepas tu kita akan paparkan successfully edited student. If metric number yang dah edit tu tak sama dengan metric yang lama, kita akan paparkan student with metric number not found. Seterusnya, public void delete ni dia kegunaannya untuk hapuskan rekod student lah, berdasarkan nama matrix student tu.
Cara dia bermula sistem akan keluarkan output, masukkan matric number daripada student. Jadi user perlu masukkan nombor matric student, and then dekat if statement, jika student masukkan nombor matric tu sama, jadi output akan keluar student matric number has been deleted. Tapi kalau tak sama, output dia akan keluar student matric number not found. Hai, nama saya Nuda Matris Matematik Abdul. Nombor matrik number F1142. Ini adalah void search untuk search student. Pertama, kode ini mencetakkan search student untuk menunjukkan permulaan proses pencarian pelajar. Seterusnya, ia meminta pengguna masukkan nombor matrik pelajar yang ingin dicari, iaitu enter student matric number to search. Program ini membaca nombor matrik yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpankannya dalam pemboleh ubah matrik to search. Kemudian, program ini menggunakan pernyataan if untuk membandingkan nombor matrik ini, matrik to search, dengan nombor matrik yang disimpan dalam matrik edit. Jika nombor matrik sama, mencetak student found dan menunjukkan nombor matrik tersebut. Jika nombor matrik tidak sama, mencetak mesej bahawa pelajar dengan nombor matrik tersebut tidak ditemui. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa jika seorang pelajar wujud dalam rekod berdasarkan nombor matrik. Alright, diteruskan dengan saya Zoe. And then saya akan terangkan tentang main method punya code lah kat sini. Main method dekat ni display object new display dengan object category. So kat sini saya boleh nampaknya dia calls object category to show categories, and then dia tanya lagi user jika mereka nak run the whole process lagi lah, maksudnya dia nak ke tak run the whole program ni. Kalau user dia kata yes, dia akan loop balik the whole program. Kalau no, dia akan print thank you, and then terus terminate dah the whole program. Kiranya macam tu for the whole main method. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.